Ano? Itu Syahid 3 daripada bawah. Kena ambil di atas sikit. Bermula makna pengetahuan. Itu tengah tu. Bermula makna pengetahuan. Makna pengetahuan, yakni pengetahuan hak yang dipaham daripada kelima ilm. Ingat itu. Itu pengetahuan tu hak yang dipaham daripada kelima ilm. Kerana ilm itu dia mustaq ambil daripada ilmi. Al-ilmu tu bagi ambil pada ilmu. Itu pengetahuan hak yang dipaham daripada kelima ilm tu lah. Dia kata iaitu pengetahuan tu mendapat. Apa maksud mendapat? Mendapat makna memahami. Yakni memahami, mengerti oleh seseorang. Takdirlah faham tu seorang yang dapat, seorang yang faham. Faham apa? Akan sesuatu, yakni sesuatu benda, sesuatu perkara. Faham sesuatu benda, sesuatu perkara, sifat sesuatu yang berbetulan. Yang berbetulan bahasa kita tu yang selari. Tahu selari tak? Yang muwafaqah. Itu mana sesuatu yang kita faham itu muwafaqah dengan hakikatnya. Hakikat sesuatu. Jadi perkara yang kita mengetahui, perkara yang kita faham, perkara yang kita mengerti, orang panggil muwafaqah dengan diri benda. Kita dengan hakikat perkara, hakikat benda. Maka benda yang kita mengetahui muwafaqah dengan diri benda itulah diri pengetahuan. Tu orang panggil ilmu. Tu ilmu. Jadi kita tahu mengikut semacam mana benda. Kita tahu mengikut orang panggil kelakuan benda. Benda macam mana kita tahu macam tu. Tu panggil mengetahui. Kalau benda tu macam lain, kita mengetahui pula macam lain, masa tu bukan mengetahui. Dia panggil apa? Jahil. Ni mengetahui, kita tahu sesuatu mengikut kelakuan hakikat benda. Hakikat benda macam mana, kita tahu macam tu lah. Tu mana pengetahuan. Nampak tak? Diri hakikat kita tahu, diri lembu. Macam mana diri lembu? Tanduk biar kita nampak gitu. Kita pun mengetahui macam tu mengikut kelakuan benda. Itulah dikatakan pengetahuan. Habis. Bermula kaum yang sebenar. Itu. Kaum yang sebenar ni perkataan ulama hak yang sebenar. Apa kaum yang sebenar? Kaum hak yang mendatangkan masalah berserta dengan dalil. Ke mana? Dia bawa datang masalah serta ada alasan, serta ada dalil. Itu panggil kaum yang sebenar. Ni kaum tahqiq lagi. Kaum tahqiq, kaum sebenar, kaum yang boleh dipegang. Dia bawa datang apa masalah berserta dengan ada dalil, ada nas. Ini dalil. Dia kata gini dalil. Tu kaum yang sebenar, kaum yang boleh dipegang. Bahawa ilmu dan makrifah itu bersamaan keduanya, yakni bersamaan pada makna keduanya. Sama. Pengertian sama. Ilmu, makrifah adalah sama. Pada pengertian sama kedua-dua tu. Melainkan tak sama. Tiada bersamaan. Tiada menyamui di antara ilmu dengan makrifah, melainkan bahawasanya tak rajak diitlak mana digunakan.
Sebab di itlaq. Ya di itlaq tu kelima arak yang pada utlika di istimal. Tu orang Arab guna tu. Di istimal, diguna. Ada tengah-tengah orang sana kata dipanggil. Ada dipanggil kan? Disebut boleh juga. Diguna, diitlaq di atas Allah. Ini apabila diitlaq. Diitlaq, diistimal, diguna di atas Allah itu. Bila kita nak guna alimun, nak guna alim je. Ya alam. Guna alim. Allah itu alim. Ni je. Boleh kita guna. Allah alim. Tiada harus tu tafsir. Tiada harus tu mana haram. Tiada harus. Haram diitlaqkan, digunakan atasnya atas Allah arif. Haram kalau kita kata Allah tu arif, haram. Itu mana tiada harus. Ingat Allah lah yang arif. Ada je kat kita. Kalau Allah yang arif, orang tu haram. Kenapa? Kenapa? Haram tu, ya haram. Haram tu tak kalau kita iktikad Allah yang arif pula membawa kepada kufur. Kenapa? Kerana arif ni orang panggil dia mendahului jahil. Dia tak sama dengan alim. Alim dia tak mula dengan jahil, tak sama dengan kita. Tak harus. Kenapa tak harus? Ilak pada tiada harus. Tiada harus tu mana haram lah. Kerana bahawa makrifah itu ialah menyerupai, dan makrifah tu menyerupai ia makrifah tu akan mendahului menyerupa lah. Menyeru ia. Menyeru tu mana membawa. Menyeru. Membawa. Sini. Menyerupai. Yakni membawa ia. Tidak. Akan mendahulukan jahil. Jahil dahulu. Tu orang panggil. Kena melalui orang panggil jahil dahulu. Tu maksudnya. Maka dah bila jahil dulu, siapa-siapa iktikad atau Tuhan kita arif, kufur. Tak kufur dah. Kufur. Kerana nak boleh dikatakan arif, dia kena mendahului jahil. Bila mendahului jahil, kita kata Allah Ta'ala arif, kufur. Bersalahan ilmu. Tak sama dengan atas ilmu. Takrif ilmu ni maka tidak membawa pada faham mendahului oleh jahil. Tu buat tafriq. Bersalahan ilmu. Terpanggil tafriq pada bersalahan. Berlainan ilmu. Allah Ta'ala alim. Bila alim ni maka tidak membawa ia kepada faham. Dah orang panggil faham terdahului oleh jahil. Bukan macam tu tak. Tu tak sama Ustaz. Habis tu minggu lepas tu, bulan lepas Ustaz. Ni tambah malam ni. Dan keluar faham tu ilmu lah, faham ilmu lah. Kalau kata ilmu macam tu, kita tahu sesuatu perkara orang panggil muwafakat dengan dah hakikat benda, dengan kelakuan benda macam mana kita tahu semacam itulah. Tu orang panggil seorang tu berilmu. Tu pengetahuan. Dan keluar dengan kata pengetahuan itu. Keluar ni tak termasuk dalam kata pengetahuan. Tidak termasuk dalam kata seorang itu pengetahuan. Tak masuk dalam itu. Tak termasuk. Keluar oleh empat perkara. Empat perkara ni, siapa-siapa dia bersifat salah satu pada empat perkara ni, tak termasuk dalam kata orang tu pengetahuan. Tak masuk dalam kata tahu. Tak masuk dalam kata ilmu. Tak masuk dalam kata makrifah. Gitu. Kerana makrifah ni satu pengertian. Betul kita guna pada Allah yang tak boleh.
pada makna sama. Gitu. Jadi kerana ilmu sini ilmu hak dengan makna yakin. Ingat, ilmu dengan makna yakin. Bila ilmu dengan makna yakin, dia panggil ilmu yakin. Ilmu yakin itulah dia panggil hakikat makrifah. Bila hakikat makrifah itulah nak boleh dikatakan makrifah tiga syarat. Tu apa itu Ustaz? Mana tiga syarat? Al-jazmu mutabiku lil haqi an dalilin. Tu. Siapa itu? Makna makrifah tu, makrifah yang kita mengetahui sesuatu benar, orang panggil muafakat dengan kelakuan hak dah benar. Tu orang panggil makrifah. Maka tak masuk dalam kata makrifah, tak masuk dalam kata pengetahuan, tak masuk dalam kata ilmu yakin. Oleh empat perkara ni tak dikatakan makrifah, tak dikatakan yakin, tak boleh kata ilmu. Kalau siapa-siapa dia bersifat salah satu pada empat perkara ni, tak dinamakan orang tu ma'rifatullah. Masalah Allah. Masalah perkara lain macam tu kan. Tak ada kata ma'rifah. Mana? Pertama, salah satu daripada empat. Pertamanya daripada empat tu apa? Jahlun, jahil. Ni makobir dia lawan ilmu. Lawan ilmu tu jahil. Jahil ni tak mana tak tahu. Tak tahu tu bukan makrifah, tak tahu. Makrifah tu tahu. Iaitu jahil. Terbahagi ia jahil atas dua bahagian. Ada dua bahagian jahil terbagi dua. Ingat. Ni kita belajar dari sini cepat sikit. Apa macam laju tu. Jahil terbagi kepada dua mana? Pertama jahil basit. Basit dengan ta, basit tak. Jahil basit. Jahil basit, bahaya basit ni kalau bahasa kita cakap bahasa Jawi kita mudah-mudah Ustaz. Orang panggil jahil selapis. Tahu selapis? Tak guna jahil selapis. Tahu tak saya jahil selapis? Tahu? Tahu tak jahil selapis? Tahu tak anak jahil selapis? Jahil spekat ni. Saya panggil jahil basit. Apa makna jahil basit? Orang panggil jahil tak tahu langsung. Itu. Tu jahil tu. Tu jahil basit. Satu pekat je. Satu lapis je. Tu panggil jahil basit. Jahil basit namanya. Nama jahil itu jahil basit lagi. Kita bagi dua. Pertama jahil basit. Macam mana jahil basit? Iaitu rujuk kepada jahil basit tu, iaitu tiada mengetahui sekali-kali, tak tahu langsung. Allah Ta'ala ada ke tidak? Tak tahu kita. Allah Ta'ala qadir ke tidak? Tak tahu. Kita jawab gitu. Senang. Kau tak tahu? Kosong. Tak kosong. Malah kata tak tahu. Boleh. Warung sikit. Allah Ta'ala ada ke tidak? Wallahu a'lam. Mudah. Kena. Hak Allah ni wallahu a'lam. Tu. Tapi wallahu a'lam hak Allah ni kupu. Tu makna sekali-kali, kelimah sekali-kali ni orang panggil terjemah daripada kelimah Arabnya aflan, tak tahu langsung. Ambil pada kelimah Arab aflan. Apa lagi kan? Habis itu misal, ni misal bagi jahil basit. Misal bagi jahil basit. Macam mana misal bagi jahil basit? Seperti dikata orang, dikata tu orang panggil soal lah, disoal orang. Orang soal, ada orang soal. Baginya, bagi siapa? Baginya bagi siapa? Bagi seorang yang jahil basit itu. Tu kena faham tu rajak. Seorang ni soal kepada si jahil basit tu. Soal macam mana? Ni rupa soal. Ni rupa soal ni. Dikata teman soal lah. Dikata orang panggil tis soal. Tu. Panggil. Tanya.
Apa kata engkau? Apa kata engkau tu kalau bahasa orang sana tu, apa engkau nak dikatakan? Engkau nak jawab macam mana? Gitu gitu. Kata kan? Alam ini tu makul kau tu. Alam ini kodim kah atau baharu? Tu orang tanya gitu. Tu soal. Tu orang tanya. Apa engkau nak kata? Alam ini kodim kah atau baru? Maka dijawab. Tu dia jawab. Jawab si jahil lah. Maka jawab ia si jahil tu. Jawab macam mana? Tiada aku ketahui sekali-kali. Aku tak tahu alam ini kodim kah atau baru. Aku tak tahu. Aku tak peduli masalah kodim tak kodim. Kerja aku cari makan je. Tu kerja saya. Cari nafkah. Belanja hari-hari. Buku masalah alam ni kodim baru tu aku tak percaya tu. Tak faham. Biar dia lah. Dia nak kodim kena baru aku tak ambil tahu. Itu tu panggil tak tahu langsung dah. Lagu ni orang panggil jahil basik. Tapi jahil basik ni mudah kira, mudah cara kan Ustaz? Aku tahu kata aku jahil. Bila tahu tu jahil, senang. Kamu tak tahu. Ikut aku nak cerita, nak oyak, nak ajar. Itu kan. Senang tu Ustaz. Itu yang pertama. Kedua daripada jahil terbagi kepada dua bahagian. Bahagian yang kedua daripada jahil tu, jahil murakkab. Orang sana jahil murakkab dia panggil jahil dua lapis. Bersusun asal mula murakkab tu. Dua kali jahil. Tu panggil. Tu panggil bersusun. Jahil murakkab namanya. Jahil dua kali jahil. Jahil dua kali jahil panggil jahil tu yang bersusun. Lalu tu lurah ke apa kata jahil dua lapis. Kata mana tu. Dua kali jahil. Tu nama yang macam tu. Macam mana ni? Iaitu jahil murakkab. Iaitu mendapat, yakni oleh seseorang. Takdir tu. Mendapat oleh seseorang akan sesuatu perkara itu. Teranda itu. Tu baik tu. Susah buat kita Arab tu saya hazah. Mendapat oleh seseorang. Gitu. Seorang terdapat dapat ni mengerti, memaham oleh seseorang akan sesuatu perkara itu. Gitu. Tanda lah. Mendapat oleh seseorang akan sesuatu perkara itu atas bersalahan, atas jalan, gitu. Atas jalan bersalahan sifatnya, sifat sesuatu perkara. Bersalahan pada waktu, pada hakikat benda, pada diri benda. Faham tak Ustaz? Tak? Ni gelar bagi jahil tu. Jadi dia faham sesuatu benda tak sama dengan diri benda. Tak muafakat dengan diri benda, terpanggil bersalahan. Jadi dia faham benda macam lain, hakikat bendanya macam lain. Terpanggil jahil dua kali. Macam mana kalau kita nak buat contoh? Buat misal macam nak seorang tu orang tanya tu, kenal tak kucing? Kenal aku kucing. Kucing macam mana? Kucing ni dia bertanduk seperti kambing lah. Kenal tak? Kalau kata bertanduk seperti kambing ke, hakikat kucing tanduk tak? Tak ada tanduk. Kambing tanduk tak? Tak ada juga. Dia tahu kata bertanduk. Dia faham kata tanduk muka tu. Hakikat benda bukan bahasa ada tanduk. Orang panggil kita mendapat akan sesuatu perkara atas jalan bersalahan sifat benda pada wakil. Tak sama dengan benda pada wakil. Macam ni orang panggil jahil murakkab. You know? Ikutlah bawa pergi ke mana-mana. Jahil murakkab ni mudarat. Orang ni orang panggil masuk neraka dengan jahil murakkab. Orang jahil murakkab ni orang belajar. Tak sama dengan jahil basik. Jahil basik, jahil langsung, jahil tak belajar. Jahil murakkab ni jahil belajar. Tapi belajar tak betul dengan wakil. Ambil dalil tak betul ni.
Ni boleh bawa ni. Lain pada ahli sunnah, ya. Nak katalah Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Syiah, Wahhabi, nak kata-kata lah. Itu masalah jahil murakkab tu. Kalau kita nak kata lagi, falsafah. Falsafah tu jahil murakkab ke? Apa falsafah? Buat falsafah. Ahli falsafah. Tahu ahli falsafah? Aristotle, Plato tu. Ariston. Tu. Yo ahli falsafah ni orang panggil ahli Yunan. Ataupun orang panggil Greek. Tahu orang Greek? Orang Greek, orang Yunan. Orang bahasa, kalau kira orang bahasa orang putih lah. Orang sana panggil orang bahasa Mak Saleh. Tidak panggil Mak Saleh tak? Panggil tak? Pucuk kat mana tahu panggil Mak Saleh, mana tahu panggil Mak Saleh. Orang ni, orang panggil pun ni ahli kaji. Di mana ahli falsafah ni? Ahli kaji, orang panggil bagi usul asal tiap-tiap benda. Tu mana ahli falsafah ni. Dia suka kaji usul asal benda. Orang barat kan. Tu mana? Lepas tu dia ni mendapat, orang panggil mengerti, memaham sesuatu benda atas bersalahan dengan wakil, dengan hakikat. Hakikat benda macam ni, ya i'tiqad, ya kaji, orang panggil macam lain. Tak sama. Tu orang panggil bersalahan. Dan dinamo akan dia tu, dinamo akan jahil murakkab tu. Dinamo akan dia akan jahil tu, jahil murakkab tu. Dengan demikian itu murakkab tu, jahil murakkab tu. Orang panggil ya itulah tu kena kata dinamo akan dia, akan siapa dia? Akan dia. Akan keadaan jahil murakkab tu. Dinamo akan keadaan jahil murakkab tu dengan demikian itu, dengan jahil murakkab. Dua tu saya. Orang tak panggil dinamo akan dia jahil murakkab tu i'tibar isan. Itu i'tibar benda. Dengan demikian itu i'tibar nama. Isan. Tu kena faham tu. Rojak tu. Macam kita kata inilah. Dinamo akan dia akan Zaid tu. Dinamo akan Zaid. Akan Zaid itu akan diri Zaid tu. Kena diri Zaid. Dinamo demikian itu dengan kata Zaid. Zaid tu kena nama dia. Gitu. Isan dia. Nu kena pada musamma. Habis tu rojak nak mana? Dinamo akan dia akan keadaan jahil murakkab tu. Dengan demikian itu dinamo, dengan demikian itu demikian murakkab. Itu panggil jahil murakkab. Kenapa boleh dikatakan jahil murakkab? Tu ilat situ. Ilat pada dinamo akan dia. Kerana bersusunnya jahil. Apa bersusun tak? Apa bersusun? Itu panggil dua lapis. Berlapis-lapis itu kita kata bersusun. Orang sana berkapuh. Saya berkapuh tak? Saya tak? Anak tak faham berkapuh? Saya faham tak? Kapuh. Kapuh tu makna berhimpun. Berhimpun. Itu sebagai bersusun. Daripada dua jahil. Tu ya ada dua jahil itu. Mana dua jahil? Badak. Pertama jahil ampunyanya. Ampunya jahil. Ampunya jahil diri je. Ampunya lah. Seorang tu ampunya jahil tu. Dia jahil, ampunya jahil. Jahil taluk dengan barang, dengan kelakuan. Jahil dengan kelakuan ataupun dengan sifat yang pada wakil takluk pada tu mahzuf. Yang ada pada wakil, yang ada pada hakikat, yang ada pada diri benda macam lain. Dia tu tahu macam lain. Tu. Tu orang panggil jahil diri benda. Jahil benda. Tahu tak? Jahil hakikat benda tu. Hakikat barang ni jahil. Tu yang pertama. Kedua daripada dua jahil tu. Jahil dua, bersusun dua tu. Jahilnya ampunya lah. Jahil
Takluk situ dengan bahawa dirinya jahil, dia tak sedar kata dia jahil. Ni jahil benda satu, jahil pula diri kata dia jahil. Dia tak sedar kata diri dia jahil. Yang dua, dia tak tahu hakikat benda tu pula jahil hakikat benda. Jahil diri dia, dua kali jahil dia. Dia tak tahu kata dia jahil. Dia seka kata dia alim, dia ada ilmu. Pas benda pun dia tak tahu hakikat benda. Jadi dia pun jahil, hakikat benda pun dia jahil. Wakil tak betul dah. Dia tak tahu kata dia tu tak tahu. Tak sedar. Pas dia macam mana? Kerana sengkanya terilat pada jahil. Kerana sengkanya, sengka ampunya jahil lah. Bahawasanya ialah yang tu orang. Ialah yang orang yang mengetahui. Iyalah orang alim. Dia suka itu. Bila suka kata dia orang alim, hakikat dia jahil. Dia tak tahu kata dia jahil. Itu. Lepas tu hakikat benda pun dia tak tahu juga. Dan dua kali jahil. Itu panggil bersusun. Dua kali jahil. Ini jahil merekak. Bahaya ni jahil merekak ni. Kalau kita tanya lain kali apa nak jawab jahil basik macam mana, jahil merekak macam mana. Dia cerita. Seperti i'tikad falsafah. Falsafah tu ahli falsafah, ahli kaji. Ahli kaji tentang usul asal bagi sesuatu perkara, bagi benda ni saya. Dia suka kaji buat ni. Kaji benda. Dia kaji kata macam dia kaji. Dia bahawasanya alam ini qadim. Dia tu jahil tu. Dia takut atau dia alam. Pak alam ni hakikat qadim tak? Tak qadim. Alam ni baru. Tiba-tiba dia kata qadim. Tu jahil itu. Lepas tu dia tak tahu kata dia jahil. Dua kali jahil. Tu panggil tusam. Habis. Ini jahil ni tak masuk dalam kata makrifah. Tak masuk dalam kata pengetahuan. Tak masuk dalam kata ilmu. Maka jahil terbagi kepada dua. Sama ada jahil basi atau jahil merekak. Siapa-siapa dia i'tikad, orang panggil masa Allah. Allah Ta'ala duduk di peringkat jahil. Sama ada jahil basi ataupun jahil merekak. Hukum dia kufur. Mudah lah tak hukum ni kan? Kufur. Masalah ketuhanan ni kalau i'tikad macam ni kufur. Habis itu. Nampak ni dah? Kalau bahasa kita tengok dalam kitab Khulasah lah. Khulasatul Tauhid. Tak ada muka apa muka tak ingat. Belajar dah. Dalam kitab Khulasatul Tauhid dalam muka yang ke-8. Ada ya bahas. Ya bahas macam mana kata no? Bahas macam mana? Orang tanya apa hukum i'tikad yang jazam? I'tikad jazam, kita. I'tikad tu yang putus tetapi yang tiada muafakat bagi diri perkara. I'tikad utuh. I'tikad tetap kejap kuat tapi tak betul dengan hakikat benda. Tak sama, tak selari, tak muafakat dengan benda. Orang panggil apa tu? Orang panggil jahil merekak. Ni kena puak ahli falsafah ni. Berbubuh gila puak orang lain lagi pun. Puak baru ni. Maka bila dia dipekat jahil merekak apa kau? Maka hukumnya kufur. Hukum kafir dengan ittifaq segala ulama muslimin. Hukum kufur je. Sama ada jahil basi atau jahil merekak. Pas dia kalau kita nak banding lagi tak tu lah kan? Seperti i'tikad orang Nasara. Tu. Orang Nasara i'tikad je no? Akan tiga Tuhan. Tak itu kan? Tiga Tuhan tak? Sama lah. Habis tu. Ingat. Habis tu hukum dia. Ni dan yang kedua. Yang kedua daripada apa? Dah. Yang kedua daripada perkara yang keluar daripada pengetahuan. Tambah sikit kita. Dan yang kedua daripada 4 perkara. Dia ada 4 perkara kita itu.
molek dia. Elok tambah 4. Kerana apa? Hak ni yang pertama daripada 4. Hak ni yang kedua daripada 4. Ia keluar tak masuk dalam kata pengetahuan tu 4. Tak 4 kan? Ni yang 2 daripada 4 ni. Bagi tambah lah. Dan yang keluar daripada 4 perkara. Perkara mana? Perkara yang keluar daripada pengetahuan. Tak dinamakan pengetahuan. Tak termasuk dalam pengetahuan, dalam makrifah. Iaitu syok. Ragu-ragu. Panggil syok, ragu-ragu. Tak masuk dia kata pengetahuan juga. Syok ni. Syakun. Orang sini teragu-ragu. Lepas tu lepas ada syok tu. Apa lagi kan? Tak, bahasa kita panggil apa syok? Ragu-ragu. Sangka. Orang sana ada lagi luah orang tua tu. Dia panggil berpapah. Orang tua kan. Orang sana. Arab itu dalam kitab. Tak apa, kitab Baqarah dia guna berpapah. Macam mana syok ni? Rupa dia macam mana? Rupa macam mana syok ni? Rupa macam mana? Misalnya kita dah jalan di waktu malam. Kita jalan waktu malam, lepas tu bulan cerah, cuaca putih, cuaca kan? Nampak tak? Lepas tu kita tengok daripada jauh, dah ada lah bayang-bayang pokok kayu. Lepas nampak satu tu, dah tunggu kayu saya tunggu. Nampak tunggu. Bila nampak tunggu, kita mari dulu. Bagaimana? Orang kau bukan. Tu dosa itu. Orang kau bukan orang. Orang kau bukan. Dia mari tu. Orang kayu. Tu panggil apa tu? Kita panggil syak. Ataupun kita tengok suatu binatang daripada jauh. Katalah batu, 2 batu nampak daripada jauh, kita tengok. Lepas tengok ni, kita kata anak lembu. Kambing ke? Anak lembu. Tu mari tu. Kambing pun ada. Anak lembu pun ada juga, kita rasa. Tu orang panggil syak. Tapi syak ni ingat 50-50. Sudah antara 2, 50-50. Saya tak 50-50. Mari kambing pun 50%. Anak lembu 50. Dia panggil syak. Syak ni sama berat. Syak ni sama berat. Dia panggil apa sama berat? Idraku alastiwa. Dia panggil. Ataupun idraku at-tarafa ni alastiwa. Alas sawa. Gitu. Idraku ahdit tarafaini alas sawa'i. Mendapat akan salah satu daripada 2 pihak di atas bersamaan. Mana 2 pihak? Yang pertamanya dah nafi. Yang pertamanya nafi. Nafi itu makna tak. Yang keduanya isbat. Isbat tu iya. Kata orang ke? Bukan. Orang tu panggil isbat. Panggil iya. Bukan tu panggil nafi. Itu. Masalah ketuhanan. Kalau kita dak pakai syak, jawab dia rupa juga. Tak apa kau rupa ke? Kita tengok kat dalam kitab tu. Kita tengok dalam kitab apa Ustaz? Kita tengok dalam kitab Khulasatul Tauhid lagi muka yang ke 8. Dia kata macam mana? Ada kalanya dia kata syak namanya, iaitu mendapat akan 2 tepi atas bersamaan. Maka hukumnya kufur. Itu dalam kitab Khulasatul Tauhid. Dibuka di sana. Habis situ. Dan iaitu rujuk kepada syak. Apa makna syak? Ni ta'rif syak. Mendapat oleh seseorang. Mendapat oleh seseorang akan tiap-tiap daripada 2 tepi. Tu buah
bukan dua ternapi. Kita cakap itu. Dua ternapi tu hazah ni nak kita nak terima ni. Nak dua tepi, dua tepi kita pasal kita dua pihak. Nak dua pihak tu dua tepi, bukan dua ternapi tak. Dua tepi, dua pihak. Dua pihak sesuatu gitu. Dua pihak sesuatu tu atas tu mendapat atas bersamaan. Samaan tu sama berat. Sama kuat. Anak lembu ke orang? Anak lembu 50%. Anak kambing 50%. Sama 50-50. Orang ke? Bukan. Bukan 50. Orang 50. Tu panggil syak macam tu. Bab ketuhanan, kalau kat syak ni, kufu. Habis. Dan yang ketiga. Yang ketiga ni kena perhati sikit. Orang ni nak terima ni. Belajar kita nak terima di guru ni. Kalau kita baca tu sudah kitab ni kita ni. Sini ibarat ni dia tak betul sikit. Dan yang ketiga takwis macam tu. Mudah. Tulis lah. Yang ketiga daripada 4 perkara. Perkara yang keluar daripada pengetahuan. Anda itu. Sama. Dia tak tulis lah kerana dia dah tulis dah sekali. Tulis sekali tu rekah lah. Tu ibarat kita. Bagi kita nak bagi mudah faham, mudah baca, lain kali kita tulis lah. Kalau malas sudah ada. Tulis sama tu. Dan yang ketiga, yakni yang ketiga daripada 4 perkara yang keluar daripada pengetahuan, tak dinamakan orang tu pengetahuan, tak masuk orang tu dalam kata makrifah, tak masuk dalam kata yakin. Apa? Zon. Zon. Macam mana zon? Ni tarikh dia tak betul ni, sama dengan kita Bidatul Hidayah Mak Jawi kita baca dah satu masa. Tarikh macam mana ni, iaitu zon tu, iaitu berat pada hatinya hati seorang itu mengetahui, dan ringan pada hatinya hati seorang itu tiada mengetahui. Ni jawab tu kata ni dah kurang, di perkataan ni kurang, dia kata itu. Tu guru kalau belajar tu kata itu kan. Kurang macam mana? Pasal tarikh dia bukan macam tu. Dia buka tengok tarikh bahasa Arab dalam kitab ilmu usul fiqh. Dia kata macam mana? Zon dia kata macam mana? Zon macam mana tarikh? Dalam ilmu usul fiqh. Belajar usul ni. Usul fiqh tak belajar. Saya belajar usul fiqh. Belajar. Anak tak belajar kat usul fiqh. Belajar tapi tak tahu. Dari ilmu usul fiqh kata ini, idraku ahadit tarafaini ar-rajihu. Tu. Tapi tu nak faham bahasa Arab. Zon ni idraku. Tulis mana dah saya idraku je. Tulis serumi bahasa Arab tak pandai. Idraku. Pandai saya itu buat idraku tulis. Tulis mana dah? Apa kita Mak Faizal tu dia tulis macam mana? Tulis macam sepolah kitab ni. Macam saya baca tu. Dak kitab bahasa Rumi tu. Kitab bahasa Rumi tu apa nak? Berat pada hatinya itu mengetahui, dan ringan pada hatinya itu tiada mengetahui gitu. Pasal apa dia tu sahih? Ni ayat orang bijak tu sahih ni. Orang tu sahih tu tak faham juga ada. Orang mutasahih kitab ni orang tak faham tu. Kalau orang faham kitab ni, apa dia tak mahu sebekah lagi? Tarikh zon macam mana? Itu dalil je. Yang ni bijak ni. Bijak pun bijak tak faham. Kata dia mahu tu dia balik hati dia tak tahu. Kalau bahasa dia benar-benar gom, dia baiki ibarat ni. Kita mari pindah bahasa Rumi, kita pindah dah. Sini kena ada perhatian sikit ni. Kena tak betul ni, hak asalnya macam ni. Nak baiknya. Jangan nak ikut saja, ikut ni tak betul. Ikut kat tak betul.
Tak boleh kita ikut. Tu imam yang tak betul, tak boleh kita ikut. Boleh ikut? Tak boleh. Faham betul macam mana? Betulnya kita buat potong lafaz tu mana? Berat pada hatinya hati seorang itu mengetahui atau tiada mengetahui. Jadi dan tu kita guna atau. Ya tak boleh hipong kita. Dan tiada mengetahui. Jadi tak ada ringan, tak ada ringan pada hati, tak ada tu kita. Yang nak berat, nak daripada yang berat. Yang berat tu yang kuat pada hati seorang itu, sama ada berat pada pihak mengetahui atau berat pada pihak tiada mengetahui. Asal ke berat, itulah orang panggil zon. Tetap kamu tu ibarat. Nampak? Atau berat pada hati tiada mengetahui. Bukan yang ringan. Yang nak berat kedua-dua. Bukan yang nak berat satu ringan satu dah. Atau Yang nak berat kedua-dua. Sama ada berat pada pihak mengetahui atau berat pada pihak tiada mengetahui. Asalkan hati berat, itulah dikatakan zon. Zon lagu tu. Nampak? Ana? Ada isbat menafi dulu sekali. Sama ada orang panggil berat pihak isbat atau berat pada pihak nafi, tak kira. Asal berat je. Berat tu kata zon. pilih antara Ya zan mana berat sengkau, bukan ringan seka. Berat seka sama ada seka tu seka isbat atau seka nafi, tak kira asal berat gitu tu, tak ada ya. Ni pahala kita ada berat di pihak mengetahui, ringan di pihak tiada mengetahui. Jadi satu benda ni kita ada macam kenara, tahu kenara tak? Ni kenara, tahu kenara tak? Tahu kenara? Bagi kita pikir bilik ni bagi kita ada benda, ni ada benda, tahu kenara tahu. Lepas tu berat itu kita kata berat ni, benda ni berat. Benda berat ni dia kata zan. Ringan ni dia kata masuk lezan juga. Berat mengetahui, ringan tiada mengetahui. Itulah zan, bukan gitu. Berat mengetahui. Berat ni panggil zan. Berat tiada mengetahui. Berat ni panggil zan. Kerana zan ni berat sengkau. Sama ada sengkau mengetahui atau sengkau tiada mengetahui, asal ke berat, tu panggil zan. salah satu antara Nabi sebab Macam ni kita ada. Supaya kita ada waktu masuk kata masuk waktu sembahyang. Mari di hati kata masuk ni. Banyak mana? Berat mana masuk kata masuk? Berat sengkau kata masuk. Banyak kuat pula masuk. Berat sengkau kata masuk tu. Orang panggil zon. Ataupun waktu masuk kata masuk. Berat sengkau tak masuk. Berat sengkau tak masuk. Tak masuk waktu. Tak masuk. Tak masuk tu orang panggil zon. Dah kena berat pihak tu. Dan itu berat sengkau sama ada pada pihak nafi atau pihak zon. Dah. Pihak isbat, itulah dinamakan zon. Bukan kata berat sengkau dah. Berat pada hati itu mengetahui dan ringan pada hati itu tiada mengetahui, itu bukan. Tak betul tu. Ni kena belajar ni, kena belajar nak terima ni. Kalau baca kitab sore sudah Kena tu bahasa Arab kita pergi buka dalam kitab dalam usul fiqh kitab apa rendah kali. Kitab apa rendah kali? Tak waraqah. Le waraqah ada. Lepas tu syarah waraqah tu. Nabah. Kita tengok tu. Nabah tak ada. Wahsyah. Idraku ahadith tarafaini deh. Ar-rajih. Tu zat. Itu. Tu ibarat tu beki. Nampak tak saya? Boleh beki tak? Siapa-siapa dia masalah i'tikad duk pekat zan, kupu juga. Kupu juga hukumnya. Berapa dah saya? Berapa? 3. Dan yang keempat, takdir sama.
Yang keempat, daripada empat perkara yang keluar daripada pengetahuan ialah waham. Ni waham pula. Waham. Macam mana waham takrif? Ni pun tak betul, Ustaz. Iaitu ringan pada hatinya pada mengetahui, ringan pada hati pada mengetahui, dan berat pada hatinya pada hati seorang pada tiada mengetahui. Ini pun tak betul. Apa baik kira lain macam mana, Ustaz? Awak ibarat ringan pada hatinya pada pihak mengetahui atau tiada mengetahui. Tak kira di pihak ringan itulah dikatakan waham. Takrif macam mana, Ustaz? Idraku ahadit tarafaini al-marjuh. Gitu tu takrif dia. You know? Allah kita khulasah juga tu. Kalau kita nak buat takrif lain boleh. Kalau takrif lain rekah lagi, Ustaz. Kalau kita nak buat takrif lain kata gini. Idrakut tarafir rajih tu zan. Idrakut tarafir dhaif. Tu waham. Tu ikut takrif lah. Kita ingat banyak mana boleh buat pusing, Ustaz. Habis. Faham kan, Ustaz? Faham kan? Faham orang panggil waham dengan zon ni, orang panggil benda yang senarai, panggil benda yang serangkai, benda ibu ekor sekali. Mana kalau kita letak benda macam ni satu narai, balik berat ni kita terberat mengetahui, balik berat mengetahui dia panggil zon. Ringan ni waham. Kalau berat tiada mengetahui, ni berat dia panggil zon. Ringan ni waham. Dia benda gitu. Ringan suka. Ringan suka. Betul ringan suka tu waham. Berat suka tu zon, gitu. Sama ada mengetahui atau tiada. Sama ada nafi atau isbat. Ingat lagu tu. Tu ngaji nak terima, tu ngaji tak terima, sudah baca kitab sendiri. Tu jadi masalah, kan? Lepas tu surah ni lah. Surah tak betul, beki ibarat tu. Banyak gak tu saya nak beki. Banyak. Habis. Anak faham? Boleh baca lah kita. Susah ni. Kita ambil tu nak baca orang yang terima. Kena guru kalau kita baca seorang, saya nampak lah baca betul lah. Nanti ke surah tak betul. Berlawan dengan kita Arab banyak ulama buat. Habis. Nilai pula ni. Maka mubtada. Maka bermula orang yang bersifat. Orang yang bersifat dengan salah suatu, dengan mana-mana satu. Salah suatu tu dengan mana-mana satu. Salah satu dengan mana-mana so. Bukan ke semua. Satu je. Ada ya orang sana ya kelima ya dah. Suatu tu satu dah. Orang sana, orang dulu. Lurah orang dulu ni. Salah suatu tu salah satu. Ya, sesuatu perkara, satu perkara, gitu lah. Orang dulu ni, luar orang dulu ni. Ni kena dah. Sesuatu perkara, satu perkara. Salah satu. Siapa-siapa dia bersifat dengan salah satu daripada empat perkara ini. Empat perkara mana? Baik besar. Jahil. Mula tu. Tanda tu. Syok. Zon. Waham. Tu secara kasar. Kalau kita nak beri detail sikit, hurai. Jahil. Jahil. Sama ada jahil basri atau jahil murakkab. Dua. Itu. Lepas tu syok. 3. Zon. 4. Waham. 5. Tu baik 5. Itu kalau hurai. Kalau kita tak hurai 4. Tapi di sini dia nak 4, ia tepat. 4 tu terbenar 5. Masuk 5. Siapa-siapa dia bersifat dengan
Orang panggil salah satu daripada 4 perkara ini ataupun 5 perkara ni. Khabar tu. Orang yang bersifat dengan salah suatu daripada 4 perkara ni, ialah tiada bagi mereka itu iman. Kat mana? Kat mana tu? Tiada ada iman. Tiada iman, macam mana tiada iman? Ani bahkan kafir ia gitu. Tak ada iman. Tak ada iman, nak ada apa lagi? Bak ketuhanan kada perekak jahil. Tak ada iman, tak sah iman. Gitu lah. Kalau perekak syak, tak sah iman. Perekak zon, tidak sah iman. Perekak waham, tak sah iman. Yang ni orang tu kafir. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kafir di sisi Allah. Jangan di sisi kita jangan hukum kita. Belajar saja. Lepas tu kita belajar ni, kita suluh, kita fikir tentang kita lah. Kita ni masalah akidah di mana? Perekat syak ke, perekat zon ke, perekat waham ke, perekat apa? Kalau perekat marifah, okey dah. Tak perekat apa, tak okey lah. KO pula. Terbalik sikit. Tu, jangan sampai situ ya tu. Ni mereka itu tiada bagi mereka itu iman, bahkan kafir. Macam mana yang tafsir? Ni tafsir ni saya. Tafsir. Tafsir murak. Murak tiada iman. Macam mana? Artinya arti tiada iman tu. Artinya arti tiada iman bagi mereka itu tu lah. Artinya jikalau ni fardu takdir kita buat masalah orang panggil syarat arah imtinaiyah. Jikalau ada ia seorang, jikalau ada ia des orang tu orang yang bersifat dengan salah satu lah, iktikad akan Allah. Jikalau dia tu berpegang dalam hati dia akan Allah dan akan Rasulnya Rasul Allah, iktikad dengan jahil. Tu dengan jalan jahil. Ya, iktikad Allah Ta'ala dengan setara jahil. Ya faham di sini tak ada orang Islam. Bila sebut kata orang Islam, bila sebut kata orang beriman, orang mukmin, tak ada jahil. Tiba-tiba dia jahil. Kufur. Bukan beriman. Atau dengan sok. Dengan ragu. Atau dengan zon. Atau dengan waham. Jawab jikalau, maka orang itu jawab jikalau. Itu jawab tu. Maka orang itu kafir. Kafir indallah. Ni kafir ni wal iyad billah kita. Habis tu kita belajar bagi lepas ni. Jangan duk perekat kafir, jangan. Kita kena belajar lagi. Kena apa perekat yakin. Habis situ. Apa dah? Hizat. Habis ni lain pula. Ada pun orang taklid. Lagu ni taklid Hizat. Taklid ni orang taklid. Orang taklid tu orang panggil muqallid. Orang taklid mau qallid. Kalau taklid itu makna mengambil perkataan orang panggil orang lain, mengambil perkataan orang lain dengan ketiada mengetahui ia akan dalil. Tu makna dia. Tu makna taklid. Mengambil orang panggil perkataan orang lain dengan ketiadaan mengetahui dalil, tak tahu alasan. Macam mana? Kita belajar di satu orang guru. Guru tu cerita, mengajar kita kata Tuhan ada, kita pun Tuhan ada. Padahal dalil tak tahu. Guru tahu, kita tak tahu. Maka kita orang panggil taklid. Dia tak tahu dalil. Tu panggil taklid. Kita panggil orang taklid. Bila kita orang taklid, yakni nak tafsir taklid. Yakni iktikad ia seorang tu kepada Allah, iktikad akan Allah. Dan Rasul itu iktikad tak lah itu semata-mata ikut perkataan orang jua. Semata-mata ikut perkataan orang saja. Jawab
maka porobita bagi ada pun, maka ikut itu pula tiada dalil padanya pada ikut. Tak ada dalil. Padahal dia tu jazam akan taklidnya. Jazam akan pegangnya putus. Taklidnya. Orang ni orang panggil dinamakan orang muqallid atau orang muqallid. Orang yang jazam ni orang yang tetap, yang kuat, orang panggil pegangi. Tapi tetap kuat pegangi dengan secara ikut orang semata-mata. Yang dia tahu dalil. Semata-mata dia ikut. Maka apa hukum? Jawab ni. Jawab ada pun. Maka bersalah-salahan ulama pada sah imannya. Iman orang taklid. Lagu mana? Tengah ulama kata sah, tengah ulama kata tiada sah. Itu. Tengah ulama kata sah, tengah ulama kata tidak sah. Siapa yang kata tidak sah itu? Ulama kata tidak sah ini siapa? Ibnul Arabi dengan Syekh Sanusi. Dalam kitab apa Syekh? Ifatul Awam. Muka apa? Muka apa? Tak ingat? Mana? Muka 17. Muka 17. 17 ke 18 Syekh? Kita buka lagi kita Ifatul Awam. Sasanusi. Payah kata macam mana? Ni perkataan dia. Wal muqallidu kafirun. Dia kata itu. Dia kelimah dia kata tu. Sasanusi kata. Ibn Arabi kata. Apa itu? Dia kata gitu. Wal muqallidu kafirun. Bermula orang muqallid tu hukumnya kafir. Apa maksud kafir? Ghairun najin fil akhirati. Orang ni tak luluh. Orang panggil daripada azab Allah dalam negeri akhirat. Macam-macam mana apa? Dia kekal dari azab Allah. Itu. Tu. Orang dua orang tu kata, tapi ada lagi orang sokong dia. Tu hak zahir tu. Habis. Maka mana kalau orang panggil berselisih, bersalahan tu, maka ni tafriq. Buat cabang. Maka kata setengah ulama kalau itu. Maka kata setengah ulama orang hak yang masalah akidah ni taklid, dia kata kafir. Ada apa itu kafir tu? Otang ludah. Tu etika kafir. Tapi kalau kita tunggu orang nak kilometer sahur tu, dia kena berat kau ni. Kenapa? Kerana ia tekan ni dalam Al-Quran ni kelima fa'lam. Fa'lam tu dapat kepada yakin. Apabila taklid yakin tak? Tak yakin. Apabila tak yakin, orang panggil berlawan dengan khitab di dalam ayat Quran. Kerana kalau tekan fa'lam, bukan ia tekan taklid. Fa'lam mana yakin? Mana mengetahui? Mengetahui mana kita tahu sesuatu perkara dan betul dia dengan wakil, muwakat dengan wakil, serta ada dalil. Tiba-tiba kita iktikad tetap kuat, betul lah dengan wakil, tapi tak ada dalil. Ni tengah ulama terkufur. Iaitu kau kata kufur lah. Kata iaitu kau dhaif, kau yang dhaif. Kau kata kufur ni kau dhaif. Dan kata setengah, yang kata setengah ulama lain. Orang ni mukmin. Orang mukmin. Hukum kata mukmin ni, iaitulah kau yang muktamad. Ni kau muktamad. Onu kau dhaif. Oni kau muktamad. Berarti soal, dan adakah berdosa ia atau tiada? Tiada berdosa. Ni ia kait mana? Kait pada orang mukmin. Orang mukmin ni. Kait pada mukmin ni. Bila sebut kafir tak kena bahas dah dosa ke tak dosa kan? Sebut kafir tak kena bahas dah dosa. Dah kafir lebih ada dosa. Ni sampai sini ya kait hak dekat ni. Jadi kata setengah ulama, orang tu beriman, orang tu mukmin,
Bila dia mukmin berdosa atau tiada berdosa mukmin tu. Mengikut kamu tamak. Lalu jawab, maka iaitu rojak kana orang taklid hendak perekat mukmin ni, dia kata bagi orang taklid tu tafsil, ada huraian, ada kupasan, ada ulasan. Tak boleh nak hukum dengan seretak, dengan cepat-cepat, dengan serta-merta, tak boleh kita. Kena ada huraian lagi. Huraian tu ada yang lagi akan datang oleh sebut huraian, sebut tafsir tu. Bila? Insya-Allah taala ia akan sebut dalam kitab dia ni. Depan tu. Ke sini depan tu. Dia akan cerita masalah hukum orang taklid ni. Dalam kitab ni ada tempat detail. Mana? Duduk depan. Duduk depan lagi banyak tu. Duduk muka 8, muka 9 warna ni saya. Naik kat dah. Habis situ. Lepas tu kamar dia ketahui olehmu. Cukup. Wallahu a'lam. Tak ada kat mana saya tak faham mana. Tak apa lah. Tak faham kat mana. Tak apa. Orang guna yang terjemah Allah wallahu a'lam, guna istilah tafsir. Hukum dia apa? Orang panggil hak tu dia tak bijak je. Allahu a'lam dengan Allahu alim lah. Orang panggil istilah tafsir tapi laisa ala babihi. Takdir gitu. Guna boleh tapi kena tahu kaedah. Jangan semata-mata guna. Allah dah lebih mengetahui. Bila lebih mengetahui, ia kena ada mufaddal alaih. Lebih mengetahui daripada siapa? Ini mari tu. Nak cari mufaddal alaih tu kaedah Islam ni. Habis itu kita nak guna Allah alam tu, kita tahu tu. A'lam dengan makna alim. Alimun makna itu. Dengan makna isim fa'il. Bukan isim tafdil kekal di atas wazir tafdil tidak. Atau mana orang panggil ismun tafdil laisa ala babihi. Tu bab tu. Nampak dah kita. Kalau orang kena pergi surah juga tu, orang tu tak faham jahil masalah akidah. Ikut Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah bainana baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma iftah bainana baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. اللهم افتح بيننا بين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا زدنا علما نافعا وعملا متقبلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أغرنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. تقبل الله منكم.